Saya tak sempat nak kongsi kat sini. Tapi banyak mantu. Dalam herbal sauda juga ada omega 3, omega 6, omega 9. Jadi siapa ada masalah berkaitan dengan, dia baik omega 3, 6 ni, dia baik untuk masalah, untuk minda, untuk pembesaran otak, dan untuk masalah berkaitan dengan joint, sambungan pada sendi. Lengkap dalam herbal sauda ini. Antara sifat dia, sifat-sifat bersauda bagi mereka yang sedang sakit, ia merangsang antibodi dan imunisasi untuk melawan penyakit bagi mereka yang sedang sakit. Jadi siapa yang sakit boleh amalkan untuk membantu proses imunisasi. Bagi mereka yang sihat, ia merangsang antibodi dan imunisasi untuk mencegah penyakit. Ini kelebihan batu sauda. Dan pengalaman saya, biasanya saya gunakan batu sauda sebagai painkiller. Batu sauda sebagai painkiller. Berkesan untuk masalah gastrik, masalah migrain, masalah asma, masalah pernafasan. Banyak lagi dia punya kelebihan-kelebihan. Antaranya adalah sifat sauda adalah anti-tumor. Ini antara bahan yang banyak saya gunakan dalam merawat pesakit kanser. Dia ada sifat anti-tumor. Tumor ni tumbuhan. Jadi dia mampu mengecutkan tumbuhan yang ada, sama ada pada luaran ataupun dalaman. Kalau kanser bahagian dalaman, amalkan secara dalaman. Kalau luaran, sapulah minyak batu sauda pada tempat yang ada masalah, bengkak dan sebagainya. Anggur. Anggur setakat ni baik untuk jantung. Anggur antara bahan yang baik untuk jantung. Biji anggur sebagainya antara bahan yang baik untuk jantung. Termasuklah menyingkirkan toksin-toksin yang berlebihan dalam darah. Ini antara kelebihan-kelebihan yang ada pada anggur dan pada biji anggur. Kita biasa mendengar istilah-istilah beta karotin. Istilah-istilah demikian, beta-sistrol, essential oil, selenium dan sebagainya. Semua bahan ini ada dalam makanan-makanan sunnah ni. Kadang-kadang bila keluar produk, dia ceritalah ada masuk beta-karotin macam-macam. Tak biasa susah, bahan yang mudah je. Dalam ni ada batu sauda, ada madu, ada murah dan mudah. Apa yang kita makan. Kurma, banyak je lah hasil-hasil kurma ni. Ada 5. Okey, tak apa. Yang ikut dah hampir sampai ke penghujung lah. Cuma saya nak kongsi dekat sini. Ada tinggal beberapa slide lagi. Satu keajaiban yang Allah SWT berikan kepada bahan sunnah ini adalah, di dalam kesemua bahan sunnah ini ada satu asid amino yang diperlukan oleh tubuh badan manusia, namanya tryptophan. Tryptophan adalah satu asid amino yang diperlukan oleh tubuh badan manusia yang mana fungsinya adalah, dia adalah satu bahan relaxant semula jadi yang menolong menghilangkan insomnia dengan memberikan tidur yang normal, merangsang ketenangan kepada jiwa manusia, dan secara tak langsung menghilangkan keresahan dan kemurungan yang ada pada manusia. Sebab itu saya berani mengatakan bahawa bahan-bahan sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah bahan sunnah yang bermanfaat kepada aspek kejiwaan manusia. Antara nasnya adalah bila Allah SWT tumbuhkan dia di syurga. Di syurga ada kurma, ada anggur, ada madu, ada susu. Bila Allah hadirkan di dunia ini, aura ketenangan yang ada di syurga itu akan dibawa ke sini. Dan insyaAllah aura ini mengalir ke dalam siapa yang memakai dan menggunakannya. Cuma saya nak tunjuk lagi satu, ada gambaran tentang terapi warna. Gambaran warna yang ada pada tubuh manusia ini. Bagaimana Allah ciptakan setiap organ kita ada warna tertentu. Warna ni adalah warna pelangi yang dikaji oleh Ibn Sina. Ibn Sina kaji. Tapi warna ni sebenarnya adalah satu kajian oleh Ibn Sina. Tapi kita mungkin jumpa yang mempelopori adalah daripada barat. Sedangkan ialah kajian Ibn Sina.
Ibn Sina mengkaji bahawa pada manusia ni ada 7 meridian warna, iaitu warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Merah dari segi fizikal menyebabkan saraf dan darah. Jingga warna oranye adalah pada bahagian anakan. Bahagian anakan dan pada bahagian usus. Dan juga pada bahagian perut. Kuning adalah pada organ hati manusia. Hijau adalah sebahagian pada bahagian paru-paru. Hijau, merah, jingga, kuning, hijau, biru. Biru adalah sebahagian lagi paru-paru dan pada bahagian jantung. Indigo pada bahagian, biru sampai sini, indigo pada bahagian atas dan ungu pada bahagian otak. Jadi warna-warna ini berhubung kait dengan sistem tubuh manusia. Contoh, warna kita makan tumbuh-tumbuhan hijau, makan sayur-sayuran hijau. Warna hijau ni dia akan merangsang bahagian dada, paru-paru. Dalam aspek psikologi, hijau adalah warna berkaitan dengan kedamaian. Biru adalah warna ketenangan. Saya tak langsung dengan makanan ini ada warna-warna tertentu, dia akan merangsang sistem aspek fizikal kita dan aspek psikologi kita. Warna hijau. Secara langsung dia akan merangsang ketenangan pada jiwa manusia. Kita tengok madu ni, banyak madu warna dia warna kekuningan, kehitaman coklat ni. Warna kuning tu bahagian perut dan bahagian perut. Daripada warna oranye bahagian usus. Ada kaitan kat situ. Baik, sementara itu ada sebarang soalan. Madu ini satu bahan yang istimewa. Boleh dicampur dengan apa saja. Dia akan bersifat panas bila mana kita sejuk dan bersifat sejuk bila mana kita panas. Madu ini istimewa. Dia tak sama dengan bahan lain. Contoh, badan kita sedang panas. Bila kita amalkan madu, ia mampu menyejukkan badan kita. Badan kita sedang sejuk, mengamalkan madu asli dia akan memanaskan kita. Antara kaedah mengikut pandangan setengah-setengah pengkaji bahawa kalau kita dalam keadaan panas nak sejukkan badan, sediakan air, masukkan 1 sudu madu, kacau, buat minum. Dia akan menyejukkan badan. Dan kalau badan kita sejuk, letakkan madu siap-siap, masukkan air kemudian, kacau, itu untuk memanaskan badan. Dan madu ni boleh campur dengan habatus sauda. Kalau contoh madu dengan habatus sauda, boleh dicampurkan secara terus. Madu dengan minyak habatus sauda. Atau segelas air, masukkan madu dan masukkan minyak habatus sauda, dia akan, dan boleh kita minum sekali. Termasuk dalam contoh madu dengan cuka. Kat luar saya ada buat yang cuka madu yang dah siap diproses. Kalau nak banjur sendiri boleh. Ambil 1 gelas air, masukkan 1 sudu madu, 2 sudu madu dan 1 sudu cuka, kacau, bancuh sekali dan minum. Dia boleh dicampur dengan apa saja. Madu campur susu boleh. Madu campur susu ni dia mampu memberikan tenaga tambahan. Kalau anak kita jangan bagi waktu malam. Kalau malam ni, kan tak tidur malam. Dia terlampau aktif nanti. Dan minum susu campur madu jadi terlampau aktif. Jadi kena sesuai dengan jelas yang soalan tadi. Okey. Katakan kalau madu dengan habatus sauda, biasanya kalau kita akan buat ni, kita bancuh madu dulu, masukkan minyak habatus sauda. Dia tak kisah gabungannya, mana-mana pun tak apa. Ataupun kita letak madu dalam 1 sudu, letak minyak habatus sauda, boleh gaulkan sekali dan makan terus.
Dia tak kisah yang madu dulu pun boleh. Cuma kalau katakan nak makan berasingan, maksud tuan maksud makan berasingan ya, dia tak ada masalah, boleh makan. Makan apa sodak, makan madu terus, tak kisah, tak ada jarak masa. Madu tak ada masa, tak ada masalah lahannya. Yang lain kena ambil kira. Contoh kita amalkan herba. Kita amalkan herba dan kita nak makan herba sodak, kena ada jarak masa. Mungkin yang sebaiknya dalam sejam. Sejam. Kalau kita makan herba dan makan herba sodak pada masa yang sama, dia tak sesuai. Tapi madu boleh digunakan untuk apa saja, tak ada masalah. Apa saja pemakanan dibuatkan madu, boleh, tak ada masalah. Dia tak ada masalah dari segi jarak masa dan sebagainya, boleh campur, tak ada masalah dari segi gabungan. Dan herba ni memang bagus gunakan madu sebagai pemanis. Dan saya ikut ni pandangan saya lah. Ikut kajian didapati contoh stevia sebagai pengganti untuk gula digunakan sebagai satu alternatif. Tapi saya berpandangan dan saya bincang lah dengan yang mana anak murid saya belajar, dengan doktor yang belajar, mungkin kurang sesuai sebab stevia ni herba. So bila campur dengan herba, dia akan jadi, dia tak bagus gabungan kalau untuk long term. Sebab dia herba campur herba, dia akan jadi dia kena banyak minum air. Tapi madu berbeza. Maka saya suka gunakan madu sebagai pemanis lah. Jadi kalau stevia ni mungkin sebagai satu option, tapi kalau long term ni kita tengok kurang sesuai kalau campur dengan herba untuk jangka panjang. Dari segi dia punya tryptophan tadi. Okay, ni terapi warna. Jadi apa yang kita makan akan efek pada sistem tubuh dari segi warna dan sebagainya. Maka kita mengambil kira dari segi hal-hal sebegini kerana saya tak langsung ada unsur terapi warna dalam pemakanan kita yang tanpa kita sedari selama ni. Kita mungkin makan tak sedar. Warna sedemikian, warna sayur-sayuran hijau yang kita makan merangsang aspek kedamaian pada jiwa. Ini antara terapi warna dalam pemakanan. InsyaAllah kita sampai ke penghujung. Jadi saya buka untuk sebarang persoalan yang ingin diajukan. Untuk, kalau mampu saya jawab, insyaAllah saya akan cuba menjawab persoalan demikian. Assalamualaikum. Apa itu saudara? Okay. Habatus sauda sebenarnya antara yang baik untuk kita amalkan. Ada setengah yang mendapat daripada bijirin habatus sauda tu. Tapi kalau nak amalkan bijirin habatus sauda, perlu dipastikan bahawa bijirin ini telah dibersihkan sepenuhnya, tak ada hempas. Kadang yang dijual kat luar tu dia ada hempas-hempas dia sekali. Kalau tengok dia tak bersih. Dia tak bersih, dia akan ada kesan. Kalau kita amalkan mungkin dia akan boleh memudaratkan. Jadi kalau nak mudah, yang paling bagus macam saya gunakan minyak habatus sauda yang cold press. Extra virgin cold press. Itu paling bagus. Sebab habatus sauda ni diperah tanpa haba hingga menghasilkan minyak. Dan inilah antara kualiti yang paling bagus. Kalau dibuat dalam bentuk soft gel, tetap bagus juga. Soft gel dia cepat pecah dan larut dalam tubuh badan. Berbanding dengan kapsul. Kapsul lambat sikit. Soft gel dia lebih cepat. Yang kualiti paling bagus adalah minyak habatus sauda. Kena tengok grade. Kadang-kadang kita bila sebut habatus sauda, kita tengok habatus sauda, kita mungkin beli habatus sauda yang sifatnya biasa. Tak tengok dia punya grade. Dia ada extra virgin. Dan yang mana yang saya gunakan di sini adalah habatus sauda yang biasanya diperah kat Malaysia. Sampai saya order, dia akan perah dan dalam keadaan fresh lagi. Kadang-kadang kalau ambil dari luar, setengah tu lah, mungkin disimpan untuk tempoh yang dah lama. Jadi kalau ni, kualiti ni yang paling bagus. Habatus sauda yang fresh, yang segar. Paling bagus kalau dapat dalam bentuk minyak. Cuma orang kita ni biasa makan minyak ni susah sikit. Nak makan minyak besar tak susah sikit. Jadi boleh cara nak menghilangkan kesan tu. Sebab tu saya sebagai alternatif, contoh macam saya dapat soft gel ni daripada Halal Gel. Dapat supply Halal Gel. Buat dalam bentuk soft gel mudah. Bila telan tak ada masalah. Sukatan bergantung pada masalah. Bergantung pada penyakit. Contoh dalam keadaan sedang sakit ni. Tengah sakit. Ambil kalau dalam soft gel, ambil 2 biji pagi, 2 biji malam. Atau ambil 1 sudu kecil pagi, 1 sudu kecil malam. Waktu sedang sakit. Mesti dos yang lebih sedikit. Kenapa? Waktu ni lah kita memerlukan anjakan kepada imunisasi dan antibodi kita. Dia merangsang.
Hadis Nabi sebut, contohlah satu kisah bila seorang sahabat ni datang jumpa Rasulullah, cakap saudara dia sakit perut. Nabi cakap makan madu. Tak sembuh lagi, makan madu. Tak sembuh lagi, makan madu. Sampai satu peringkat, dengan izin Allah sembuh. Menunjukkan bahawa ada masa bila kita sakit ni, ada masa dos kena lebih. Ini memerlukan konsultasi lah. Di pusat rawatan, biasanya saya dan pembantu-pembantu yang uruskan. Berbeza kalau kita beli kat luar, tak ada siapa nak terangkan. Dan lagi satu, dia bertindak sebagai painkiller. Soalnya setakat ni memang jadi amalan saya dan keluarga saya. Malah staff saya biasa amalkan. Contoh sakit kepala, kita ambil direct habatus sauda ni, rehat. Okay. Bila menggunakan bahan-bahan bersifat seperti ini, kita ambil, lepas ambil habatus sauda atau bahan-bahan yang sifatnya panas atau herba ni, kena rehat, relax. Rehat ataupun tidur. InsyaAllah dia akan reda. Kerana apa? Contoh saya bagi nak kongsi kat sini antara kaedah penggunaan yang salah. Kita mungkin makan habatus sauda waktu petang. Trend remaja zaman sekarang ni, ataupun orang zaman sekarang ni malam je lah. Nak jogging lah, main futsal. Bila kita makan habatus sauda ni sifat dia panas, contoh sebelum waktu maghrib dan sebagainya, buat aktiviti berat ke malam, jantungnya akan bekerja lebih keras. Jadi dia akan dikesan. Bahan yang panas dia akan dikesan. Jadi nampak panas. Dia kan ambil sebab tu terbaik ambil waktu awal pagi dan sebelum tidur. Waktu ni dah tak ada aktiviti berat dah. Kita ambil awal pagi, waktu sebelum subuh. Kita masuk kerja pukul 8. 8.30, dia ada gap. Tak ada aktiviti berat. Malam sebelum tidur, tak ada aktiviti yang berat. Ini memang setakat ni Alhamdulillah berkesan masalah sakit kepala, migrain ataupun masalah berkaitan angin dalam badan. Bila makan habatus sauda ni dia akan rasa angin tu keluar tu daripada badan. Saya ada banyak sebenarnya kajian-kajian saintifik berkaitan dengan habatus sauda. Ajalah dia punya term-term dari segi saintifik. Yang menunjukkanlah habatus sauda ni memang ada bahan yang boleh menghasilkan insulin, boleh membuang angin dalam badan. Okey, insya-Allah. Ada soalan lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Izwan. Berkenaan dengan orang tua dulu, dia kata kalau lepas makan tu, lepas makan tu kita hisap semua jari kita. Betul ke tak cara tu Ustaz? Hisap semua jari. Kita makan nasi, lepas dah habis tu kita tengok orang tua atuk-atuk kita dulu. Okey. Itu pertama. Lepas tu sebagai seorang perokok, apakah makanan yang sesuai? Contohnya kalau jantung tu, ya kita smoker, lepas tu mesti ada makanan-makanan yang untuk perokok sesuai. Okay. Kemudian makan dalam talam. Biasa apa orang tabligh ke ataupun orang Johor ke, biasa dalam talam yang besar tu Ustaz. So ada sunnah yang Rasul pernah buat ke? Okey, kemudian risiko sakit jantung. Macam Ustaz cakap tadi, masyarakat moden sekarang ni dia main futsal waktu malam. Soalan saya, adakah kita tak boleh nak makan herba-herba ni? Sebab bila benda panas, so kita buat aktiviti malam tu, risiko kena serangan jantung disebabkan bersukan pada waktu malam adalah lebih tinggi. Sebab kita makan herba, betul saudara dan sebagainya lah. So, itu saja Ustaz. Okey, 4 soalan. Yang pertama, menjilat jari. Sunnah Nabi makan dengan 3 jari. Kita nak makan 3 jari, nasi jenuh ni. Kerana apa? Yang pertama, bila makan dengan 3 jari ni, jumlah makanan yang masuk tu kurang. Satu. Bila jumlah makanan yang masuk tu kurang, kita dapat kunyah dengan sempurna. Tapi kita nak ambil kira, kita makan nasi. Atau makan yang berkuah. Berkuah takkan nak makan jari. Dia ambil, kurangnya ambil berkat. Gunakan 3 jari yang pertama ni untuk makan, seterusnya boleh makan macam biasa. Yang sunnah jilat jari adalah jari yang berkenaan lah. 3 jarinya, 3 jari yang berkenaan dalam makanan. Ibu jari, jari telunjuk dengan jari tengah. 3 jari ni sunnah makan. Kita makan dengan 3 jari. Sunnah. Tapi kalau bab menjilat jari, katakanlah pada yang lain pun ada, tak ada masalah. Kerana Nabi pesan bila kita makan, dicenkanlah hidangan. Keberkatan rezeki letak pada yang di hujung tu. Keberkatan makanan letak pada yang hujung.
Antara tips nak murah rezeki adalah mesti melicinkan juadah, termasuk yang ada pada tangan. Licinkan juadah. Kita makan, masih ada sisa makanan, walaupun sebutir nasi pada kita, kita anggap remeh. Sedangkan yang inilah yang Allah pandang, yang mengundang keberkatan, yang mengundang kemurahan rezeki. Benda yang mudah kita tak buat. Tips nak murah rezeki, melicinkan juadah. Bila kita licinkan juadah, sehingga tidak tersisa sekalipun, kecuali tulang. Ini bagi jin makan. Tulang ni untuk jin. Jangan makan tulang tak. Jadi yang sekali yang tersisa yang kita licinkan, kerana kita anggap remeh, tapi Allah SWT ambil berat. Ada saudara mara kita yang di luar sana, yang bagi mereka sebutir nasi ini cukup berharga. Kita menjilat jari, kalau yang ikut sunnah 3 jari ni, tapi kalau adakah contoh bahagian yang lain yang tersisa ni, boleh kita jilat sekali. Jadi licinkan sehingga tidak tersisa makanan sedikit pun pada jari. Kadang-kadang dekat tangan ni masih terlekat lagi nasi. Sisa makanan kita cuci macam tu saja. Kita membiarkan, dan inilah yang mengundang keberkatan. Keberkatan pada ujung-ujung jari ni. Okay? Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pokok. Kalau nak tips nak berhenti merokok, insya-Allah saya boleh ajar kan, dia kongsi. Setakat ni untuk menghilangkan, kalau berhajat nak menghilangkan keinginan atau ketagihan segi merokok, dan bila pengalaman saya rawat kes-kes dadah, arak dan rokok ni, antara bahan yang sesuai adalah cuka madu. Cuka ni bagus sebab dia buang toksin. Bila rokok ni ada keinginan sebabkan toksin yang ada ni, jadi dia akan membuang toksin. Bila toksin tak ada dalam badan, keinginan tu akan hilang, akan berkurangan. Cuka, cuma nak minum cuka ni tak lalu lah, masam gabung dengan madu. Dan ini juga cara nak mengawal sebenarnya bagi yang sedia merokok, mengawal dari segi memastikan darah dalam keadaan lancar dan mengelak sumbatan-sumbatan, terutama pada bahagian jantung. Bahan yang sesuai siapa ada masalah jantung selain pada anggur adalah bawang putih. Siapa yang ada masalah jantung, tiba-tiba emergency, sesak nafas, tak tahu sakit jantung, ambil bawang putih, gigit-gigit, kunyah-kunyah, lai. Bawang putih ni sebagai sebenarnya antara bahan yang paling bagus sebagai antibakteria, sebagai antibiotik, dan bagi kes jantung ni dia buka sumbatan. Bagi siapa ada masalah jantung, dia akan buka sumbatan. Buka bahagian saluran jantung yang tersumbat, dia akan buka sumbatan. Ini pun bagus bagi siapa yang ada untuk kesihatan jantung. Bahan lain yang sesuai untuk menghilangkan keracunan atau menyah toksin ni adalah seperti biasanya saya gunakan satu kaedah, gunakan tanah liat. Tapi bukan, caranya adalah sediakan satu bekas air, segelas air, masukkan satu sudu tanah liat, serbuk tanah liat putih, dia akan direndak, dia akan turun sampai ke bawah. Asingkan bahagian yang jernih, minum air yang jernih. Tanah liat ini kita sedia maklum dalam kajian saintifik. Kita gunakan, kenapa digunakan tanah liat untuk menyamak bila najis berat, kerana dalam tanah liat, tanah ini mengandungi bahan yang boleh membunuh bakteria yang tak mampu dihapuskan melalui kaedah pemanasan sebagainya. Tapi tanah mampu menghilangkan bakteria tersebut. Jadi antibakteria. Ini kelebihan menggunakan tanah. Jadi jangan takutlah. Setakat ni kalau saya rawat santau, alhamdulillah memang berkesan gunakan tanah. Dan kes-kes dadah, insya-Allah dia menghilangkan keracunan toksin. Cuma kalau nak belilah tanah liat yang dah siap, sama ada tanah liat yang digunakan sebagai serbuk tayamum atau yang dah ready made. Masuk. Ini tadi kaedah untuk membuang toksin. Biasanya perokok ni dia akan kumpul toksin dalam badan. Tapi kalau mampu berhenti, itu nasihat saya yang terbaiklah. Dia cara dia, bila amalan seperti ini, dia akan menyah toksin dalam badan. Makan dalam talam. Kelebihan makan dalam talam ni antara sunnah Nabi adalah bila mana kita makan dalam talam dari segi saintifiknya. Katakan makan 4 orang. 4 orang telah menyumbang enzim pada makanan tersebut. Ada 4. Yang pertama, masing-masing menyumbang tanpa disedari enzim pada kita sentuh nasi yang ada, makanan yang dalam talam, maka sentuhan-sentuhan ini membantu proses penghadaman. Dan yang kedua, mengundang keberkatan. Kita makan yang alim. Bila ada alim ulama, kita makan sekali. Keberkatan, antara keberkatan, tangan alim ulama ni tak sama. Sebab itu dalam perubatan Islam, antaranya digunakan air kolah masjid, digunakan untuk mandian dan sebagainya. Air wuduk, bekas wuduk. Orang yang alim, para wali ni tak sama dengan orang biasa. Adalah penawar.
Wuduk Rasulullah, sahabat-sahabat berebut nak ambil sebab nak jadikan sebagai penawar. Ni nak ambil keberkatan bila makan dalam talam ni. Kita makan, ada peluang makan orang alim ni dalam talam, nak ambil keberkatan. Yang ketiga, fadilat makan dalam talam ini adalah dapat mengelakkan pembaziran. Syarat makan dalam talam mesti tak boleh tersisa satu pun. Tapi kalau jumpa siapa yang makan dalam talam masih ada saki baki, tu tak betul dia makan dalam talam. Dia makan dalam talam mesti syarat dia mesti elakkan pembaziran amalan syaitan. Mesti bersihkan, licinkan sampai tak tersisa sekalipun. Yang ni tangki dia besar, dia makan lebih sikit. Ni tangki dia kurang sikit dia makan. Dia pasti bila 4 orang makan dalam satu talam, takkan berlaku pembaziran berbanding kita makan seorang-seorang. Mula-mula fikir ambil lauk ni lalu nak makan. Dah sampai separuh jalan tengok tiba-tiba tak ada selera pula. Berlaku pembaziran. Berlakunya pembaziran. Dia satu tabiat yang perlu kita ubah kalau tetamu datang rumah. Kita jemput dia makan, dia dah makan, tambah nasi lagi, kita ambil tambah dekat dia. Ini tabiat yang salah, amalan yang salah. Sebab biasanya kita mungkin anggap tetamu ni malu segan nak tambah. Dia tahu apa yang sesuai untuk sukatan perut dia. Tangki dia tak besar, dia ambil sekala ala kadar. Kita pula ambil nasi tambah. Dia nak tak nak, dia segan nak jaga hati tuan rumah, makan juga. Memudaratkan diri dia. Kita fikir baik untuk dia, tapi kita dah menyebabkan mudarat pada diri dia. Jadi kalau nak tanya, nak tambah lagi tak? Dia kata tak apalah, cukup, dah tak nak tak apa. Kalau nampak dia segan lain cerita lah. Ni kalau dia memang tak nak, jangan saja-saja tambah. Sebab dia dah tahu sukatan yang sesuai untuk tangki dia, isi dia, untuk dalaman dia. Tapi kalau kita dengan sengaja tambah bagi dia, makan yang lebih banyak, maka kita dah memudaratkan dia. Yang keempat, risiko sakit jantung. Herba ni sebenarnya boleh dimakan, diamalkan, tapi mesti ikut aturan. Bila sifat panas, elakkan aktiviti berat sebaik saja lepas kita amalkan dia. Saya sebut tadi, terbaik nak makan bahan-bahan sebegini waktu awal pagi. Awal pagi. Waktu tu kita tak banyak aktiviti berat. Kita bangun awal pagi sebelum subuh, kita tak banyak aktiviti yang berat, maka jarak masa yang sedemikian membolehkan tindak balas apa yang kita makan. Dia tak sama dengan ubat doktor. Dia sistem berbeza. Bahan berbeza. Jadi kalau nak makan herba, ambillah herba ini satu saja pada satu masa. Contoh kita makan misai kucing. Jangan lepas makan misai kucing ambil herba yang lain pada masa yang sama. Dia kurang sesuai sebab herba ni panas. Campur banyak benda panas, dia akan bertindak balas. Saya biasa jumpa dalam internet kaedah-kaedah betul-betul yang mungkin kurang bagus. Walaupun dinyatakan kesannya baik, mungkin short term tapi long term tak bagus. Satu betul digunakan madu. Ambil madu, campur lemon, campur dengan cuka. Lagi campur apa? Madu, lemon, cuka, campur halia. Adalah macam-macam kaedah. Tapi sebenarnya tak boleh mencampurkan dua bahan yang sifatnya sama. Lemon dan cuka, dua-dua asid. Tak boleh campur sekali. Asidik campur asidik tak boleh. Pengecualian madu. Saya sebut madu sebab madu dia ada, banyakkan madu bersifat asidik. Kecuali madu. Tapi lemon dengan cuka ni, dia cakap baguslah. Bagus untuk melancar darah, cuci darah sebagainya. Short term mungkin bagus, tapi long term dia akan side effect. Dua jenis bahan yang asidik masam. Dua jenis saya sebut dalam tadi, pembentangan tadi, dua benda yang masam tak boleh campur sekali. Jadi lemon ni dia asidik, dia masam. Cuka asid masam tak boleh campur. Maka saya beritahu, kebetulan dia buat tu berjaya. Kalau dia gunakan madu dan lemon dah cukup. Atau madu dan cuka pun dah cukup. Lemon, limau dan sebagainya, dalam kitab menyatakan bahawa fungsi bahannya adalah membuang toksin dalam badan. Dia buang toksin. Ada toksin. Sebab tu kita buat, bila ada mi goreng mamak, ada limau, jangan buang limau tu. Perah limau. Makan mi goreng mamak ni, ada kolesterol, ada daging, darah tinggi naik. Perah limau, dia rasa limau perah, dia cuci. Dia buang toksin, dia cuci darah kita. Kita bila mi goreng mamak, ada limau ni, tolak ke tepi limau, makan dia. Sedangkan tujuan limau diletakkan tu bukan saja letak, supaya itulah keseimbangan makanan kita. Dia tahu makanan ni banyak kolesterol. Jadi bila kita makan ni, itu ya, insyaAllah tu cara nak jaga kesihatan lah. Jadi kalau kita cara makan tak betul, dia akan datangkan mudarat. Ini cara nak jaga kesihatan. Jadi kalau elak risiko sakit jantung, yang pertamanya adalah memilih menu makanan yang sesuai. Nak makan daging, boleh makan daging tapi jangan kerap. Jangan terlampau kerap dan sesuaikan dengan pola pemakanan. Pola pemakanan kita. Makanan darat dan laut elakkan daripada dicampur. Sesekali mungkin tak ada masalah, tapi kalau kerap dia akan datangkan mudarat pada bahagian perut dan usus. Dia susun.
Kalau dalam minggu ni, kalau mungkin kalau bulan hari lah susah sikit, banyak open house. Sehari sampai 3-4 open house. Makanan tak sedap-sedap. Dia semua teringin nak makan. Jadi kat situ mungkin berlakunya. Timbul ada masalah. Jadi kalau yang jantung ni makanan yang ada kolesterol tinggi. Satu petua dalam merawat masalah kolesterol tinggi adalah dengan menggunakan minyak zaitun. Ini yang disebut tak boleh terima hukum makan. Saya nak rawat masalah kolesterol, saya guna minyak zaitun. Lagi kalau kita fikir segi logik akal, masalah kolesterol berkaitan dengan kandungan lemak, minyak tinggi dalam darah ni, dalam pembuluh darah. Minyak pasti tak sesuai, tapi minyak zaitun penawar untuk kolesterol. Ini minyak zaitun penawar untuk kolesterol. Gunakan minyak untuk merawat masalah minyak. Ini memang berkesan, insya-Allah. Tapi kena tahu cara gabungan nak mengamalkan. Yang bagus kalau utama kolesterol atau masalah berkaitan darah, atau elakkan pembuluh masalah risiko sakit jantung ni berbekam. Berbekam, pertama siapa yang dah sedia ada penyakit boleh amalkan dari masa ke semasa, memastikan aliran darah kita lancar. Perkara yang paling penting dalam proses penggunaan bahan ubat dan perubatan adalah memastikan yang pertama kualiti darah kita bagus. Bahan sesuai madu, D5, cuka, ini memastikan kualiti darah bagus. Yang kedua adalah aliran darah lancar. Bayangkan kalau kita longkang dalam yang di hadapan rumah kita tersumbat, sistem badan kita, aliran darah kita, ada sumbatan-sumbatan daripada 100% hasil yang kita makan ini sampai dekat separuh jalan sangkut, tinggal dalam 70%. Terus lagi, sangkut lagi, tinggal 50%, sangkut lagi 20%, sampai dekat bahagian yang memerlukan nutrisi sedemikian tinggal 5% je. Ini pastikan aliran darah lancar. Berbekam dari masa ke semasa, boleh amalkan penganan sunnah. Yang paling penting kita jaga pemakanan ikut sunnah. Dari segi waktu makan dan sebagainya. Dan mudah saja ikut tips yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Wa qulu washrabu wa la tusifu. Makan minum tapi jangan melampaui batas. Itu cara yang terbaik. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tak? Kalau siapa ada masalah khusus boleh tanya kat luar sana. Kita ada panel-panel yang boleh bagi cadangan lah. Boleh dibuat campuran.